Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi kita dalam modul 1 kuliah ke-6. Itu berkaitan dengan hala 7 visi dan misi sekolah TS25. Kita sebagai PGB, pengetua guru besar, kita merupakan kapten di sekolah itu dan kita kena tahu sekolah itu kita nak bawa ke mana. Ke mana visi kita, ke mana misi yang nak kita bawa dalam kerangka TS25. Jangan lari daripada kerangka TS25. Baiklah tuan-tuan sekalian, kita faham sedikit apa itu visi, apa itu misi. Adakah dia sama? Okey. Secara mudahnya, visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sebuah organisasi dan lazimnya mengandungi maklumat mengenai cita-cita organisasi. Jadi visi selalunya menjawab soalan, apa yang ingin sekolah capai dalam tempoh tertentu? Ke mana kita nak pergi? Apa yang kita nak capai sebenarnya? Itu visi. Manakala misi ialah, misi menggambarkan apakah yang organisasi lakukan dan bagaimanakah cara melakukannya. Ia menggambarkan kepada siapakah perkhidmatan tersebut diberikan. Menggambarkan hasil akhir yang diingini. Maknanya di sini, misi menjawab soalan, apa yang ingin sekolah buat untuk mencapai visi. Setelah kita ada visi, apa nak buat? Apa yang kita nak lakukan supaya visi itu tercapai? Ini kita gambarkan di dalam misi. Sebab itulah pengetua guru besar kena faham betul-betul konsep visi dan misi ini. Baik. Antara cara yang paling mudah untuk kita bina visi dan misi dalam kerangka TS25 yang selari dengan Pelan Pembangunan Malaysia. Ingat ya, kita bina visi dalam kerangka TS25 dan dia selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ada 3 kolom yang saya kongsikan dengan tuan-tuan. Pertama, kolom kata kerja. Yang kedua, apa yang hendak kita capai. Yang ketiga, bila hendak kita capai. Kata kerjanya saya bagi contoh 2 perkataan, iaitu memperkasa dan melestari. 2 ini membawa maksud yang berbeza. Contoh, memperkasa kemenjadian murid dan sekolah berkualiti pada tahun 2025. Visi sekolah A, dia nak memperkasa kemenjadian murid dan sekolah berkualiti pada tahun 2025. Dia pilih itu kerana sekolahnya belum lagi hebat. Sekolahnya belum lagi kluster umpamanya. Sekolahnya belum lagi terjulang kebitaraannya. Tapi sudah ada. Sudah terbina. Cuma dia nak perkasakan lagi. Perhebatkan lagi. Mungkin dia tak mampu nak lestari. Tapi bagi sekolah B, sekolah yang sudah cermelang, sekolah yang pernah capai kategori kluster, sekolah SBT umpamanya, sekolah yang sudah ada kebitaraan yang terjulang, mungkin dia sesuai gunakan perkataan melestari. Lestari maksudnya mengekalkan. Mengekalkan, melestarikan, apa dia? Kemenjadian murid dan sekolah berkualiti pada tahun 2025. Saya bagi 2 contoh, tuan-tuan boleh buat macam-macam ayat. Tetapi mesti niat dan nawaitunya ada perkataan, ada menggambarkan konsep kemenjadian murid sekolah berkualiti. Baru dia selari dengan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Nak guna apa perkataan, itu sama-sama kita bincangkan dengan warga kita nanti. Baik. Selepas kita nyatakan pernyataan visi, kemudian kita elaboratekan lagi, kita jelaskan lagi dalam misi. Macam yang tadi, saya contoh di sini, saya elaboratekan lagi, misinya apa? Memperkasa potensi intelek dengan ilmu pengetahuan, kemahiran berfikir aras tinggi, bakat dan kemahiran insaniah serta sasiah dan akhlak terpuji. Di samping memperkasa kualiti kepimpinan dan kualiti guru, ekosistem dan pengurusan sekolah secara holistik. Nampak tak? Ayat misi itu terangkum di dalamnya adalah kemenjadian murid
dan juga sekolah berkualiti. Dan kita tahu dah apa yang kita nak buat dalam kemenjadian murid dan apa yang kita nak buat dalam sekolah berkualiti. Baik, di mana ayat menunjukkan kemenjadian murid? Iaitu memperkasa potensi intelek dengan ilmu pengetahuan, IQ, kemahiran berfikir aras tinggi, bakat dan kemahiran insaniah, SQ, serta sasiah dan akhlak terpuji, EQ. Itu kemenjadian murid, untuk murid. Tetapi bila kita pergi kepada ayat yang kedua, di samping memperkasa kualiti kepimpinan, kualiti guru, ekosistem dan pengurusan sekolah secara holistik, itu ayat menunjukkan kualiti sekolah. So, dua-dua ini kena ada terangkum di dalam penyataan misi kita. Dan dia selari dengan visi yang kita telah ciptakan tadi. Baik. Kemudian, misi tadi kita elaboratekan lagi, kita describekan lagi, kita perihalkan lagi. Misalnya, saya ambil contoh kemenjadian murid. Misi yang pertama untuk apa? Ini kena jelaskan. Misi yang pertama untuk apa? Iaitu memperkasa pencapaian akademik murid dengan memperolehi pencapaian terbaik dalam PBD, MTN, melepasi tak minima, ya. LMS, layak mendapat sijil dan keboleh pasaran murid pasca SPM melalui PDPC bermakna. Ini kita fokus kepada akademik. Okey, kemenjadian murid dari segi akademik. Misi yang kedua, memperkasa kemahiran insaniah murid seperti kemahiran kepimpinan, komunikasi, kreativiti, IoT, Internet of Things, silang budaya dan lain-lain melalui aktiviti co-curriculum yang terancang dan bersepadu di samping menjulang kebitaraan sekolah. Ini elemen soft skill yang diterajui oleh co-curriculum. Yang pertama tadi elemen akademik yang diterajui oleh curriculum. Nampak? Itu berkaitan dengan kemenjadian murid. Misi yang ketiga, memperkasa kualiti bina insan murid seperti disiplin, sasiah, akhlak dan adab melalui aktiviti HAM yang sistematik dan bersepadu. Tiga-tiga ini dia menjurus kepada kemenjadian murid. Jadi misi ini mesti dijelaskan, mesti clear, mesti difahami, mesti dihayati oleh semua warga sekolah yang diterajui oleh pengetua dan guru besar. Jadi tuan-tuan sekalian kena jelaskan dulu perkara-perkara seperti ini. Kita lihat pula dari segi sekolah berkualiti. Misi keempat, memperkasa kualiti kepimpinan SLT dan MLT daripada segi apa? Daripada segi kepimpinan strategik, organisasi, sumber, instruksional, digital dan lain-lain melalui aktiviti coaching and mentoring, PLC dan perkongsian amalan terbaik. Kita fokus kepada kepimpinan. Ini misi keempat. Misi yang kelima, memperkasa kualiti guru daripada segi pembudayaan PAK21 dalam PDPC, kebat, STEM, PBD dan lain-lain melalui aktiviti PLC, ladap, bimbingan instruksional dan juga perkongsian amalan terbaik. Misi yang kelima untuk guru pula. Yang keenam, misi yang keenam, memperkasa kualiti pengurusan sekolah daripada segi apa? Kewangan, ekosistem fizikal yang kondusif, persekitaran sosial, emosi, serta kebersihan, keselamatan dan keceriaan sekolah. Jadi semuanya itu terangkum di dalam sekolah berkualiti. Jadi kita ada 3 misi untuk penyediaan murid, 3 misi untuk sekolah berkualiti. Barulah misi kita tadi terangkum, lengkap dan holistik untuk kita capai visi yang telah kita bina di bawah keywords kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Jadi saya harap tuan-tuan boleh jelas berkaitan dengan ini, ya. Saya ambil satu contoh visi sekolah yang telah saya terajui dahulu, iaitu SMK Jengka Pusat 2 Bandar Jengka Pahang. Visi sekolah yang kami bina waktu itu seperti berikut. Memperkasa kemenjadian dan keboleh pasaran murid,
serta sekolah berkualiti secara holistik pada tahun 2025. Ada 3 di situ ya, kemenjadian, kebolehpasaran, sekolah berkualiti. Baik, misi ini saya panggil sebagai misi 2K. 2K, apa dia? Kemenjadian dan kebolehpasaran. So, untuk kemenjadian, dimensi yang pertama, dimensi akademik. Memperkasa potensi intelek dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Untuk memperolehi keberhasilan terbaik dalam pentaksiran bilik darjah, PT3 dan peperiksaan SPM, serta melestarikannya. Itu satu dimensi dalam misi. Ya, dalam misi telah kami bina di sana. Baik. Misi yang pertama ini berkait dengan kemenjadian murid yang ada dalam visi sekolah. Dimensi yang kedua, co-curriculum, memperkasa personality grooming, iaitu kemahiran insaniah, soft skill, pelajar dengan menggilak bakat, kepimpinan, kebolehupayaan dan kecenderungan setiap pelajar dalam aktiviti co-curriculum bagi menjulang kebitaraan sekolah di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Ini spesifik untuk co-curriculum, tapi masih lagi di bawah kemenjadian murid. Dimensi yang ketiga, sahsiah. Jangan lupa untuk sahsiah, iaitu memperkasa personality building, iaitu membina akhlak dan sahsiah yang baik, berbudi pekerti mulia, serta kesopanan dan kesantunan yang tinggi. Justru itu, teras pembangunan modal insan menjadi paksi utama membangunkan keseluruhan pelajar SMK Jengka Pusat 2 secara holistik agar lahir insan kamil. Inilah ayat-ayat yang kita gunakan apabila kita menghuraikan, apabila kita mendeskripsikan misi dan visi sekolah kita supaya dia lebih jelas dan faham oleh semua warga, bukan saja oleh murid, termasuk juga guru, termasuk juga AKP, malah stakeholder. Stakeholder kita juga kena faham, kena difahamkan berkaitan dengan visi dan misi ini. Baik, saya huraikan lagi di situ. Misi bagi memperkasa kemenjadian murid untuk tingkatan 1 hingga 3. Tingkatan 1 hingga 3 ialah memperkasa pendidikan berteraskan nilai. Pendidikan berteraskan nilai. Tak nampak pun lagi kepada exam oriented untuk tingkatan 1 hingga 3. Sebab kita jangan lupa, kita kena kaitkan dengan growth education. Bermula daripada darjah 1 sampai ke tingkatan 3, kita fokus kepada growth education. Pertumbuhan, pendidikan berteraskan pertumbuhan. Jadi nilai apa yang kita nak buat, yang kita nak laksanakan di sini untuk pelajar tingkatan 1 hingga 3? Ada 3 nilai. Yang pertama, nilai manusiawi. Akhlak, sahsiah, disiplin, adab, pendidikan civic dan nilai murni. Yang kedua, nilai soft skill, kemahiran insaniah, kepimpinan, komunikasi, kerjasama, keusahawanan, silang budaya, kemudah lenturan dan lain-lain. Akhirnya, yang ketiga ialah nilai akademik. Melepasi tahap minimum MTN bagi tingkatan 3 dan layak ke STEM. Kita fokuskan penyertaan murid ke STEM, ke jurusan STEM apabila dia berada di tingkatan 4 nanti. Jadi tiga-tiga misi ini khas untuk pelajar tingkatan 1 hingga 3 sahaja. Okey? Baik. Bagi tingkatan 4 dan 5 pula, selain daripada yang tadi, selain daripada misi KOKO, selain daripada misi HEM tadi, kita tambah pula iaitu kebolehpasaran. Tingkatan 4 dan 5 dia belajar pada akhirnya nak ke mana selepas SPM. Nak ke mana dia itu selepas SPM. Itu yang kita tekankan. Bila sebut nak ke mana, maka kita kena orientasikannya kepada peperiksaan. Di sinilah letak duduknya peperiksaan sebagai entry utama apabila dia berada di tingkatan 4 dan 5. So, apakah
Nilai kebolehpasaran yang pertama sekali, mestilah LMS. Layak mendapat sijil. Baru kita katakan dia ada nilai kebolehpasaran. Mesti lulus SPM dan sejarah. Hari ini kita angkatkan lagi, BM bukan sekadar nak lulus, tapi BM mesti kepujian. Tak cukup sekadar lulus, BM mesti kepujian. Dan sejarah lulus. Baru dia ada nilai, value sijilnya itu nanti. Baru dia ada nilai kebolehpasaran sijilnya itu nanti. Kemudian yang kedua, kita fokuskan kepada melepasi syarat kebolehpasaran SPM sama ada untuk laluan akademik atau laluan kemahiran. Kita akan didik anak-anak kita itu nanti untuk ke program asasi, untuk ke program matrikulasi, untuk ke program diploma, untuk ke program tingkatan 6, untuk ke program kemahiran. Akhir sekali sampailah dia kepada kolej-kolej komuniti. Jadi setiap anak buah kita, setiap anak-anak kita tidak tercicir. Kita pastikan dia tidak tercicir pasca SPM-nya. Dia boleh pergi walaupun sampai peringkat yang paling rendah, iaitu kolej komuniti. Dengan syarat lulus SPM. Nak lulus SPM, mesti lulus BM dengan sejarah. Ini yang kita fokuskan di peringkat tingkatan 5 supaya dia ada nilai value untuk menyambung pelajaran pasca SPM. Dan akhirnya kita fokuskan juga kepada kecemerlangan co-curriculum sebagai merit kebolehpasaran. Jangan lupa, untuk kebolehpasaran ini 10% datang daripada co-curriculum. 90% datang daripada akademik yang ada di dalam sistem meritokrasi. Sebab itulah kalau kita tahu meletak dudukkan di mana anak-anak kita nanti, maka visi dan misi sekolah kita akan jadi lebih jelas, akan difahami oleh semua orang, akan dijiwai oleh semua warga kita untuk kita menghasilkan sekolah TS25 yang cemerlang dan hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah seterusnya.